Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak prasekolah Gemilang 2, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Ipoh ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pada pagi ini kita kekal sihat, diberikan umur, diberikan kehidupan, diberikan kesihatan dan dikelilingi oleh keluarga, ibu bapa, adik-beradik yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Ustaz akan bersama anak-anak akan mempelajari satu bidang iaitu bidang ibadah. Bidang ibadah. Baiklah anak-anak yang Ustaz rindui dan sayangi, mari kita sama-sama memulakan pembelajaran kita pada pagi ini dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Maksudnya, Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak murid prasekolah, ya. Hari ini Ustaz nak cerita sedikit berkenaan anggota wuduk. Pada minggu lepas, minggu sebelum cuti, kita ada buat latihan menyusunkan tata cara mengambil air sembahyang mengikut urutan. Ingat tak? Cuba lihat kembali nota, cuba lihat kembali video dan cuba lihat kembali lembaran kerja yang anak-anak telah hantar kepada Ustaz. Bagus, Ustaz ucapkan terima kasih. Anggota wuduk ialah anggota badan. Anggota badan yang wajib kita cuci. Dan sebelum itu, pengertian wuduk ialah air sembahyang. Orang Melayu sebut air sembahyang. Wuduk ialah menyapu atau membasuh anggota tertentu pada tubuh badan yang dimulakan dengan niat. Mesti ada niat. Dengan tujuan yang tertentu. Sebagai contoh, untuk melaksanakan ibadah solat sembahyang, untuk membaca Al-Quran, untuk tawaf dan sebagainya. Dan ia mesti diikuti dengan had-had yang tertentu, sempadan tertentu ya, pada anggota badan dan disertakan dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi itu antara pengertian wuduk ya. Baiklah. Baiklah anak-anak yang dikasihi, lihat kat sini, Ustaz ada tulis 4 anggota wuduk. 4 anggota wuduk ini ialah merujuk kepada bahagian anggota yang wajib, yang mesti dibasuh atau disapu dengan air mutlak. Ya, adapun ada anggota yang wajib dan ada anggota yang sunat dibasuh. Pada hari ini, kita tengok 4 anggota wuduk yang wajib dibasuh. Cuba perhatikan gambar Lego ni. Cantik tak? Cantik rambut dia. Macam rambut Ustaz. Okey. Yang pertama, lihat bulatan warna merah kat sini. Ada bahagian muka, ada bahagian tangan, ada bahagian kaki dan ada bahagian kepala. Cuba kira, ada berapa bahagian? 1, kepala. 2, muka atau wajah. 3, 2 belah tangan. Dan 4, 2 belah kaki. Baik, ini ialah 4 anggota wuduk yang wajib dibasuh. Muka, tangan, sebahagian kepala dan anggota kaki. Baiklah. Baik, yang pertama ialah anggota wuduk iaitu muka. Muka ialah wajah. Wajah, face.
wajah kita. Yang dikatakan muka, apabila kita hendak mengambil air sembahyang, kita mestilah membasuh keseluruhan wajah muka kita. Daripada atas sampai ke bawah. Atas ialah tempat bermulanya tumbuh rambut. Di kawasan sampai tumbuh rambut dan hinggalah sampai bahagian dagu. Lebihkan sedikit. Manakala di bahagian tepi, ia merangkumi bahagian tepi kening, bawa ke pipi, sampailah ke garisan permulaan telinga. Basuh sampai sini ya. Kita sapu, basuh dengan air mutlak, bawa ke dagu. Sama juga di bahagian kiri kita, mestilah sampai ke garisan telinga. Sapu, sapu dan ratakan air mutlak tersebut. Lihat gambar begini, dalam paparan gambar ada diterangkan ya. Okey, mesti sampai ke garisan telinga. Lihat di sini, garisan telinga sampailah ke bahagian dagu. Turunkan sedikit, lebihkan sedikit tak apa. Air ini mesti rata. Syarat wuduk ialah meratakan air. Baru dia sah. Kalau tak rata, tertinggal dengan sengaja, maka hukumnya tidak sah ya. Baiklah. Seterusnya anak-anak murid sekalian, anggota yang kedua ialah tangan. Ada tangan kanan dan ada tangan kiri. Tangan kanan digunakan untuk makan. Tangan kiri digunakan untuk membasuh anggota semasa membersihkan hadas kecil. Baik. Untuk membasuh tangan, yang dikatakan anggota wuduk tangan ialah mestilah bermula daripada hujung jari. Dia bermula pada hujung jari, kita basuh dan sapu sehinggalah kepada siku. Sehinggalah pada siku. Hujung jari, atas dan juga bawah, telapak semua, sampailah basuhannya kepada siku. Lebihkan sedikit. Yang kadang-kadang kita tertinggal di bahagian siku bawah. Kita sapu, basuh air mutlak, rata, tetapi bahagian siku bawah, ramai orang kadang-kadang tertinggal. Pastikan, anak-anak mesti pastikan basuhan atau sapuan air mutlak itu mesti sampai ke bahagian siku. Ini dipanggil siku. Ya? Okay, ratakan. Itu anggota wuduk yang kedua. Seterusnya anak-anak, ialah anggota yang ketiga yang wajib dibasuh, tidak boleh ditinggal sengaja atau tidak sengaja, iaitu ialah bahagian sebahagian kepala. Perlu diingat, menyapu, meratakan air pada kawasan sebahagian kepala, bukan menyapu rambut, bukan menyapu atau meratakan air di kawasan rambut. Sebagai contoh, rambut kita tebal bagi lelaki atau perempuan, maka bukannya mengambil air lalu dibasuh bahagian rambut. Salah ya, ia mesti kena bahagian kulit. Sebagai contoh, bahagian kulit permulaan rambut, permulaan tumbuhnya anak rambut. Ini kawasan contoh. Ya, menyapu kulit, mesti menyapu kulit. Kulit apa? Kulit kepala lah. Ya, dengan air mutlak. Menyapu sebanyak 3 kali. Ya, ini kita belajar tak anggota saja. Ya, perlu diingat ya. Sekali lagi Ustaz sebut, mesti menyapu sebahagian kulit kepala. Mesti menyapu sebahagian kulit kepala. Bukannya rambut. Ya, mesti kena kepada kulit kepala, barulah wuduk kita sah di sisi syarak ya. Anak-anak sekalian, ini ialah anggota wajib yang keempat. Anggota wajib yang keempat ialah kaki. Ustaz tak dapat tunjuk kaki. Ini bagi contoh kaki kita lah. Bagi contoh kaki kita ni tapak kaki ataupun kaki kita ni kita punya apa nama ni? Betis kita ya. Betis kita contoh. Baik, lihat di sini, membasuh atau meratakan air mutlak di kawasan kaki mestilah bermula daripada hujung kuku ini ya. Kita basuh semuanya, tapak kaki, tumit, naik ke atas, mestilah melepasi kawasan buku lali. Kawasan yang nampak macam timbul sikit tulang di atas itu dipanggil buku lali. Okey, mesti basuh dan sapu. Kita sapu ya, air itu bukan kita lalukan saja air macam ni, salah ya. Kita ambil air mutlak itu dan kita sapu. So, di kawasan jari-jari kaki itu kita masukkan jari begini. Dipanggil menyelati
bahagian jari jemari kaki dan juga jari kaki kanan. Jadi 4 anggota tadi kita telah belajar. Yang pertama ialah muka. Yang kedua ialah tangan kanan dan tangan kiri. Yang ketiga ialah menyapu sebahagian kulit kepala. Dan yang keempat ialah kaki kanan dan kiri. Ini ialah anggota yang wajib. Ya, anggota yang wajib dibasuh. Yang sunat ialah telinga. Boleh tak kita tak basuh telinga? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi siapa yang buat anggota sunat, maka pahalanya dapat lebih. Kita nak pahala yang banyak, dari rajin-rajinkan kita beramal. Baiklah.